Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia ini merupakan hari yang kedua atau hari yang ketiga daripada bulan atau tahun 2022. Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi syukur pada Allah kerana Allah panjangkan lagi usia kita, sihatkan kita. Maka ini termasuk dalam nikmat yang kita sendiri tak sangka dan kita tak jangka dan tak boleh nak hitung betapa banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung, nak kira nikmat Allah, nescaya kamu tak akan terkira. Seorang lelaki berada dalam tandas dan menjengakkan mukanya, tandas rendah, cerita Arab bukan Melayu, minta tolong. Jadi orang kalau dalam tandas ni sensitif sikit nak minta tolong macam mana. Kemudian akhirnya datang pergi kat dia, dia kata minta tolong cebok dia punya qada hajat. Bila buka tandas, didapati sebenarnya dia tangan pun tak ada, kaki pun tak ada. Maknanya daripada situ betapa pentingnya kita bila kita tengok dalam kehidupan kita, nikmat-nikmat yang Allah bagi ni banyak sangat. Tak semestinya duit datang berkepu-kepu atau harta tanah bendang banyak, rumah besar macam mana pun. Sihat pun nikmat, itu pun rezeki. Rasa tenang jiwa, macam tuan-tuan mari dalam majlis ni boleh tidur, nikmat. Ramai orang tak boleh tidur, insomnia. Macam-macam nikmat tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak benda tu biasa je, tapi sebenarnya nikmat. Allah bagi terlalu banyak. Kita meniti dan berjalan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada tazkirah ringkas kita pada hari ini, saya akan menyebut dengan tajuk syukur nikmat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala, kita bagaimana cara kita nak berinteraksi dengan nikmat Allah. Cara kita nak berinteraksi dengan nikmat Allah, yang pertama kita zahirkan rasa syukur kita kepada Allah. Bahkan ini merupakan satu ramuan membawa kepada pertambahan nikmat. Allah menyatakan dalam Al-Quran Karim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan sebagaimana Tuhan kamu telah khabarkan, jika sekiranya kamu bersyukur atas nikmat aku, nescaya aku akan tambah. Para ulama menyatakan, bila mana disebut la azidannakum, nun itu dengan nakum, annakum, maknanya nunut taukid, yang memberi makna barang pasti. Dengan sebab kamu syukur, aku pasti tambah nikmat kamu. Bahasa mafhum yang bersalahan, kita kufur tak semestinya nikmat akan bertambah. Kalau bertambah pun tak ada barakah. Maka nikmat ini yang itu penting. Dan disebut oleh pujangga Arab, wa bisyukri tadumun ni'am. Dengan sebab kamu syukur, nikmat akan berkekalan. Kita nak satu, kita dapat tambah. Satu, nikmat kita ni berkekalan. Kita tidak nak orang tu tiba-tiba dapat nikmat, tiba-tiba hilang habis nikmat. Wal iyazabillahi min zalik. Seorang pembantu setia khalifah di zaman kerajaan Umayyah. Dinasti Umawi bermula pada tahun 40 Hijrah
di mana Muawiyah bin Abi Sufyan yang pertama berakhir sekitar tahun 132 Hijrah. Bersilih ganti khalifah demi khalifah. Dalam salah satu khalifah tu, seorang yang menjadi orang kanan khalifah ini, dia ada hari pertemuan dengan pembesar dan rakyat yang terpilih untuk mengadu atau apa-apa hajat kemaslahatan rakyat. Yang tukang jaga ni, Datuk Pengelola ke apa nama ni, dia tiba-tiba satu hari dia masukkan seorang lelaki yang sifatnya pengemis, pakaiannya compang-camping, mukanya tidak comel, dalam keadaan tidak kemah, buat masuk dalam majlis pembesar-pembesar yang akan menghadap kepada khalifah ini. Tuan-tuan tahu, khalifah yang mempunyai kefahaman yang hebat, yang tahu selok-belok manusia, dia sekali masuk je, dia tengok, dia perasan dah orang sesat barat mana mari. Jadi mesti dia akan refer kepada, dia akan rujuk kepada hak tukang jaga jadual lah, appointment ke apa ke. Dia pandang tu, orang ni pun jawab, wahai tuanku, ya Amiral Mukminin, sahabat kita ini saya sengaja memasukkan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita sebuah iktibar dalam perjalanan kehidupan kita. Sekurang-kurangnya datang keinsafan, datang muhasabah diri, agar kita boleh menjadikan perjalanan hidup kita benar-benar makin baik. Mana-mana terbabas dan terbebas, patah balik di atas landasan yang sebaiknya. Maka khalifah pun faham. Lalu dia pun bahasakan, apa khabar? Baik. Boleh cerita macam mana keadaan? Pengemis ni cerita. Tuan-tuan tengok cerita dia. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, saya antara orang yang paling handsome di negeri saya. Negeri saya nun jauh di selatan. Saya orang yang paling kaya di tempat saya. Saya orang yang mungkin antara paling bahagia. Saya punya isteri, saya punya anak-anak yang ramai. Saya mempunyai pekerja-pekerja, saya mempunyai khadam-khadam, saya mempunyai perniagaan yang maju, yang ampuh, yang kukuh, yang hebat. Oh, khalifah dengar. Satu hari datang seorang daripada utara, mari kat negeri kami, bertemu dengan saya, bagi tahu kepada saya, saudara nak kaya tak? Dia kaya dah. Nak laba tak keuntungan? Memang nak lah. Kawan ni pun sebut beberapa barang, kalau di sana mungkin harga double atau triple, boleh jual. Maka dia pun kata, okey, sekali ni kita all out. Dia beli, dia cukupkan barang, dia bawa anak bini dia, dia bawa khadam dia, khadam-khadam dia, pekerja dia ni berkafilah lah. Zaman macam pada pasir macam. Mereka pun pergi. Petang berhenti, pasang khemah, tidur, makan, masak semua sekali. Malam tak berjalan. Esok sambung. Begitulah rutinnya. Sampai kepada satu ketika dalam perjalanan, kata dia, dia tengok satu bukit landai cantik. Waktu sudah petang. Jom kita duduk di bawah ni, pasang khemah. Orang kalau berjalan bukan dengan kereta ekong zaman sekarang, main dengan kuda, dengan keldai, dengan apa ni, unta bawa barang, memang lain macam tuan-tuan. Boleh 30 km tu gagah nak dah tu. Ramai-ramai pula ni berjalan. Masa tidur sudah makan semua, tidur nyenyak senyenyak-nyenyaknya.
entah macam mana, sedang asyik tidur yang amat, tiba-tiba air datang dengan sebanyaknya. Rupa-rupanya tempat wadi, tempat lalu air, hanyut semua harta dia. Isterinya juga hanyut mati, anak-anaknya juga mati, pekerja-pekerjanya mati, harta-hartanya habis, menatang-menatang hak dia bawa pun habis. Yang adanya anak kecil dia yang duduk celah dia, hak tu dampau, dan dia mungkin ada kelebihan sesuatu menyebabkan dia boleh melitah air itu, akhirnya sampai ke tebing dan boleh selamat. Satu lagi yang ada yang selamat, keldai dia yang dia tambak jauh sikit atas tempat tinggi, dan keldai dia pula telucuk tali. Air mari ni secara mengejut ni. Dia pula tengok keldai dia lari, letak anak dia, kejar keldai. Keldai lari makin laju. Entah macam mana dalam malam seperti itu, keldai ni patah balik. Patah balik tengok ke dia ni, dia lompat atas muka dia. Maka terlentanglah dia, dan keldai tu pijak atas muka dia. Sebahagian kaki keldai tu kena mata dia ni jatuh, kira rosak abilah sebelah, pecah bibir, pecah apa ni. Lepas tu keldai dia terus lari. Dia tak ada apa, lembek. Yalah, tengah-tengah dalam keadaan duk berenang satu hari dah dalam keadaan macam ni. Tiba-tiba dalam kederat yang lemah tu, dengar anak dia bertempik, meraung menangis, budak kecil. Dia pun pergi, rupa-rupanya anak dia telah dibaham serigala. Habis dah separuh, mati. Dia kejar-kejar tengok anak. Wahai Amirul Mukminin, akhirnya tinggallah saya sebatang kara, duduk dalam keadaan gini. Inilah saya, merantau dan akhirnya mengemis. Khalifah bila dengar macam itu tunduk dan berkata, Subhanaman ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil ahwal. Maha suci Allah yang boleh membalikkan keadaan manusia okey ke KO ke teruk ke macam-macam semua sekali ni, maka balikkanlah keadaan kita agar dia lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara doa yang kita sunat baca, amalkan adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Minta 4 perkara. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada zawali nikmatik, harta benda aku, nikmat aku hilang habis. Tengok macam banjir. Banjir kita ni sikit je baru. Ada setengah tempat tu sampai rumah-rumah tak ada, tinggal tangga je yang kita tengok. Ada ini sikit sangat tuan-tuan. Kalau negara-negara lain, ya Allah, teruk lagi. Tsunami di Aceh tu tuan-tuan tahu macam mana kena. Selai sepinggang, Allah uji kita sikit, sebahagian tengok hilang nikmat. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik, habis. Banyak kita dengar cerita orang macam tu, wal iyazbillah. Apa lagi? Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik. Ini pun satu. Apa makna tahawuli afiatik? Bertukar kesihatan kita jadi sakit. Orang tu kita temu segar-bugar, tiba-tiba kanser, leukemia. Hak lebih teruk lagi, tiba-tiba aksiden teruk benar dah. La ilaha illallah. Kadang-kadang kita pernah bertemu kawan ataupun orang kita kenal, tubuh dia tu 120 kg berat, kilogram besar. Lepas lama kita temu, kita tengok tinggal 30 kg je, kuruhnya kerana dek sakit. Tukar afiat. Kita sembahyang subuh, kita doa dalam doa kunut, wa afina fi man afai, afiatkanlah kami ya Allah.
Kita duduk antara dua sujud, kita baca doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu'ani. Tengok, kita minta. Nombor 3, kita minta, Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik. Datang mengejut bala daripada Tuhan, wal iyazbillah. Allah. Ada orang gaji besar, ada orang duit banyak, tapi ujian Allah lebih besar daripada tu. Hak ni, habis gitu. Ada orang gaji kecukupannya tak banyak, gaji dia 3,000 sebulan, 2,000 sebulan, alhamdulillah. Bolehlah makan roti canai, tak ada masalah sikit-sikit tu. Tapi hidup dia okey. Masjid boleh. Tengok tabung-tabung masjid boleh isi. Tak banyak pun, RM1, RM5. Sekali-sekali dia isi. Kadang-kadang kita tengok rumah dia, panggil Tok Imeh, mari rumah, nak kenduri tahlil sikit, nak ajak kenduri arwah, kata bagusnya. Orang lain hak gagah pun 2 tahun sekali bayar, dia 3 bulan sekali. Tengok Allah bagi. Jadi kita minta wa fujaati nikmati, bala-bala ni kita minta sisihlah ya Allah. Kemudian yang terakhir sekali, wa jami'is sakhati, barang tindakan kita atas muka bumi ni kita minta selamat daripada semua yang Allah murka. Ialah kita tak maksum. Siapa kata dia maksum tu tak maksum. Saya tengok ada seorang je kawan saya maksum. Ada seorang ni, sebab nama dia maksum. Ada Tok Imeh seorang dah mati dah di Negeri Sembilan, jauh dekat dengan Port Dickson. Dia panggil Haji Maksum. Memang maksum lah dia tu, kita tak boleh nak nafi lah, dah nama dia macam tu. Jadi tak boleh tuan-tuan. Tengok, kita ada kesilapan. Saya banyak silap, bukan saya tak ada. Jadi kita istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullah rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwab. Jadi kita semua kena selalu macam tu. Kembali kepada masalah tadi, iaitu kalau kita tengok nikmat yang Allah bagi, kita syukur. Macam mana kita nak syukur nikmat? Kita tengok tuan-tuan, Allah bagi kita mata. Mata yang Allah bagi pada kita ni nikmat. Kita tak tahu kesan tak ada mata ni. Maksud tak ada mata ni bukan orang cokeh buang. Kadang-kadang cukup dengan buta ke, dengan macam-macam. Hak pakai spek tak dapat pakai spek tu, kabur tak nampak mata. Nabi SAW menyebut dalam hadis kursi, yakni firman Allah, izabtalaitu abdi bihabibatai, kalau aku uji hambaku dengan 2 kekasihnya. Para ulama menafsirkan maksud 2 kekasih di sini 2 biji mata. Boleh tengok, boleh berfungsi. Dia sabar. Kata Nabi, kata Allah, hadis kursi, Nabi sebut, awwatu lahumal jannah, aku ganti untuk kedua-duanya dengan syurga. Besar mata. Jadi apa yang kita nak buat? Berapa banyak dalam sehari, berapa kali kita tengok Quran? Minta maaf cakap, termasuk saya, tengok WhatsApp sampai berasak handset kita. Lebih banyak pegang ni. Kadang-kadang tengah-tengah Tok Imam khutbah pun tengok juga. Tak terbiasa. Bukan, perkara ni bukan salah, tetapi jadi salahnya apabila kita bazirkan masa kita tengok. Kita tengok hak mengarut, hak dengan entah mahang, hak rumah, hak jenis gini-gini, itu masalah lah. Tapi kadang-kadang banyak yang tidak bermanfaat daripada yang bermanfaat. Banyak menghabiskan masa. Tapi Quran berapa kali kita tengok? Quran, kitab hadis berapa kali kita boleh buka kitab hadis dalam tengok, baca Sahih Bukhari ke Sahih Muslim ke apa ke, kita tak. Mata kita guna. Jadi kalau kita guna mata untuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah baik, bagus. Mata kita. Kaki kita tuan-tuan, kaki kita ni kalau boleh
Dalam seminggu jangan hanya sekali sahaja jejak ke masjid. Jejak ke masjid seminggu maksud saya hari Jumaat je. Jadi Tok Imam dia tak kata, tapi dia faham dah. Tok Imam pengusi Nazir Tok Bilal dia kata mak ni memang muka dia seminggu sekali je. Masjid air lain lalu je kata. Bahkan dia temu Tok Imam, masjid mak kata memang dah. Ada hak ni 2 kali seminggu. Hak ni kalau ada waktu-waktu tertentu, orang ceramah malam, dia datang, ataupun Maulidur Rasul dia datang, dia ada event-event tertentu. Tak, sekurang-kurangnya kita datang 3-4 kali seminggu. Start kacang 3-4 kali, tambah lagi. Sepatutnya 5 kali sehari. Patutnya 5 kali sehari. Tapi waktu ceramah pun tak mampu nak buat. Nak ceritanya sekurang-kurangnya kita kenal masjid kampung kita. Seorang tabi'in yang masyhur, namanya Urwah ibn Az-Zubair. Urwah ibn Az-Zubair ini adalah orang yang dianggap salah seorang fuqaha us-sab'ah, 7 ahli fiqh terkemuka di kota Madinah. Zaman dulu, zaman Nabi memang hebat Madinah. Lepas Nabi hebat juga, sebab generasi itu Abu Bakar, Umar tu hebat-hebat semua. Habis generasi itu datang pula generasi tabi'in. Tabi'in ni duk belajar dengan sahabat ni, ada 7 orang alim besar. Hak ni ngajar sini ngajar dalam masjid Nabi. Ini jauh lah lebih pada Imam Malik, Imam ni generasi nombor 3 ni, lapis nombor 3 ni. Bahkan Imam Malik banyak belajar dengan tok guru ni. Salah seorangnya nama Urwah ibn Az-Zubair. Nak jadi cerita, Urwah ni dia sakit, kaki dia besar, bekok, teruk. Jadi oleh kerana dia ni ulama besar, khalifah pun hantar pakar perubatan. Pakar perubatan nasihat, kena potong. Cerita potong ni bukan zaman baru ni, zaman dulu pun ada dah. Lalu bila nak kena potong, setujulah kena potong. Bila nak kena potong, cakap dengan Urwah kata dah kalau kena potong, kena potong. Dia kata kalau boleh makan, minum satu benda yang memabukkan, tujuannya hilang rasa sakit. Dia kata wallahi setitis arak sekalipun tak akan masuk dalam mulut saya. Jadi kau potonglah, aku jaga. Masa potong itulah orang tengok mulutnya sentiasa melafazkan zikiran demi zikiran. Kita gak bergaduh lah, menepak adu sebagainya. Itu kalau sama-sama buat macam dia lah. Sudah tu dia cakap dengan orang-orangnya, dia kata ambil kakiku ni, kau basuh. Sudah basuh, kau kafankan. Sudah kafankan, bawa ke aku. Dia tak payah mayang sebab dia dah mati lagi. Kemudian selepas daripada bawa, dia tengok kaki dia. Dengan menangis dia bercakap, wahai kakiku, wahai kakiku, demi Allah, aku tak pernah gunakan kamu kecuali 3 perkara. Kita 18 perkara, macam-macam lah. Dia 3 je, 3 perkara. Kamu aku gunakan untuk pergi ke masjid setiap waktu. Kedua, kamu aku gunakan untuk pergi menuntut ilmu atau mengajar ilmu. Ketiga, aku gunakan kaki kamu untuk, aku gunakan kamu untuk menyambung silaturahim. Tengok tuan-tuan, maknanya dia guna kaki dia itu betul-betul ke arah memberi pahala di sisi Allah. Saya contoh mata, saya contoh kaki, dan begitulah seterusnya nikmat-nikmat yang Allah kurnia yang lain. Sebab itu Abu Hazim Al-A'raji,
Salamah bin Dinar, salah seorang ulama besar di kota suci Madinah, zaman pun zaman lebih kurang dengan Urwah ibn Az-Zubair, menyebut tentang syukur-syukur anggota ni. Kalau kaki, cara syukurnya macam mana? Kalau tangan macam mana? Kalau mata macam mana? Kalau telinga macam mana? Semuanya terarah ke arah supaya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini barulah kita rasa kita hidup berbaloi. Orang yang baik, tuan-tuan, dia duduk saja, dia dipahlakan oleh Allah. Orang yang malang duduk saja, banyak dosa dia boleh ciptakan. Dua keadaan, tepuk dada, tanyalah iman. Kita sendiri akan menentukan nasib kita, sama ada kita nak OK atau KO. Adakah kita benar-benar bersyukur ataupun tidak. Dan ini kita sentiasa muhasabah dari semasa ke semasa. Nikmat Allah kita ceritakan dalam bentuk untuk menambahkan syukur kepada Allah. Kerana sebarang bentuk nikmat yang Allah bagi ini pasti akan dipersoalkan dan ditanya di hari akhirat kelak. Firman Allah Ta'ala, summa latus'alunna yawma izin anin na'im, dalam surah At-Takasur. Kemudian sudah barang tentu kamu pada hari itu, yakni di dunia dahulu, kamu akan ditanya tentang nikmat yang telah kamu dikurniakan oleh Allah, berapa banyak kamu dapat. Saya akhiri sebuah kisah yang saya kadang-kadang rasa sedih, tapi untuk saya dan juga untuk tuan-tuan sekalian. Saya terbaca satu kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Irifi, seorang ulama di Saudi masa kini. Ceritanya, seorang lelaki kaya mati. Bila mati, harta dia nak bagi ke siapa? Anak tak ada, bini cerai dah, adik-beradik tak ada, anak-anak saudara tak ada, jadi habis. Qadhi ni pergi risik apa siapa hak ada hubungan dengan ini, tengok-tengok ada hak jauh sangat, ibarat 4 pupu, 8 pupu, 9 pupu, jauh. Tuan-tuan tahu, akhirnya dapat 3 orang. 3 orang ni dipanggil oleh Qadhi. Qadhi kata, hang kenal tak orang ni? Dia kata kenal. Kenal rapat ke tak? Kenal jauh-jauh je, masa kecil-kecil hari tu je. Lihat ni 2 darjat tuan-tuan, kayangan. Ni jauh beza ni, hak ni jauh. Dia ni orang miskin, orang biasa, orang lebih kurang kita hak ni 3 orang. Lepas tu cerita gini-gini, Qadhi kata, berdasarkan kepada pengamatan kami apa semua sekali, bahawa kamu adalah 3 orang waris yang berhak dapat pesaka daripada orang ni. Berapa seorang tuan-tuan? Seorang-seorang dapat 115 juta rial Saudi. Saya ingat boleh pergi 120 juta Malaysia. Tak banyak, 115 juta je. Tapi nak buat masjid ni rasa 80 boleh. Rasalah seolah-olah 115. Suka lah. Siapa tak suka? Ini bukanlah terpijak apa ni durian utuh ni. Apa benda utuh tak tahu ni, banyaknya 115. Tapi poin yang saya nak sebut, Qadhi ni pun cakap, saudara-saudara, oleh kerana saudara menjadi OKB, orang kaya baru, boleh tak saudara, saya minta setiap saudara antara satu ni 1 juta sore. Nak buat apa? 1 juta ni kita buat gini lah, kita bagi kepada si mati ni untuk kita bina masjid. Siang kat dia. Jawab yang pertama, tengok ni harta ni jangan main tuan-tuan. Jawab yang pertama, minta maaf lah Tuan Qadhi, saya tanggungan banyak, ramai, tak bang bagilah tu. Faham tu. Ni dapat 115, minta 1 juta. Allah. Kita kata 115 bagi 114 tak apa. Dah kita kaya ngeju. Ambil aku nak 1 juta je seolah-olahnya. Pada tak boleh lalu. Betul tak macam tu? Sepatutnya macam tu. Hak pertama tolak sebab apa?
Royak anak ramai. Ramai pun takkanlah 40 orang anak. Habis kuat 8 orang, 9 orang. Macam-macam alasan. Mari hak kedua. Macam mana Haji? Boleh tak? Allah, minta maaf. Saya ingat komitmen saya banyak. Saya nak buat ni, nak buat ni. Ada dah fikir tu. Kepala otak tu, tengok cara tu. Yang kedua pula, ngelak tak mau bayar. Mari hak ketiga. Hak ketiga ni orang panggil pulang paku buah kerah lah. Dia jawab apa? Yang ni saya takut. Dia kata apa? Saya tak nak bagi. Kenapa tak nak bagi? Masih hidup apa tak bagi? Dia kata masih hidup apa tak bagi? Sebab itu tuan-tuan, saya ambil setengah minit lagi. Masih hidup dia tak nak bagi. Sebab itu kita kalau boleh, hak apa ada dalam harta kita banyak mana pun, sekedekut mana kita pun, 1/100 sedekahlah. Saya tak kata sepertiga tu mazhab tinggi tu maqam tinggi tu. 1. Budayakan masuk masjid ni letaklah 10 sen ke, serial ke, insya-Allah itu saham akhirat kita. Lagi banyak, lagi baik. Sekadar itulah bahasa saya guna mungkin kasar, tak sesuai dengan orang kampung ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله تعالى وأحثكم على طاعته وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengikut segala titah perintahnya,
menjarak dan meninggalkan segala larangannya. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, "At-taqwa huwal khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal istidadu li yaumir rahil." Takwa itu terangkum padanya 4 perkara. Pertamanya, merasa takut dan gerung kepada Allah yang Maha Perkasa. Keduanya, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Ketiganya, redha dengan rezeki Allah sekalipun sedikit. Dan yang terakhir, kita membuat persediaan di muka bumi ini dengan melakukan amalan sebanyak-banyaknya yang saleh, bertujuan sebagai bekalan pada hari kita menemui Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang dinyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak mungkin memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, hanya yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, khutbah pada hari ini diangkat dengan tajuk memelihara kesucian Al-Quran merupakan tanggungjawab bersama. Al-Quranul Karim merupakan tali ikatan Allah yang paling kukuh lagi ampuh, yang wajib kita imani, yang termasuk dalam rukun-rukun iman, di mana Al-Quranul Karim menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, Allah sahaja yang Maha mengetahui. Kitab itu tanpa sebarang ragu-ragu dan syak lagi menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Quranul Karim diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi wahyu dan pedoman untuk kita dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan dia menjadi dusturul hayah, perlembagaan hidup bagi orang yang beriman. Al-Quranul Karim, kitab Allah yang Allah peliharanya, yang Allah jaganya, sebagaimana nas ilahi menyebut, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah turunkan Al-Quran sebagai peringatan, dan sesungguhnya kamilah yang memelihara Al-Quran. Banyak kali tipu daya musuh-musuh Islam di sepanjang zaman untuk mereka cipta dan menandingi Al-Quran, tetapi natijahnya kegagalan demi kegagalan. Tidak ada satu pun yang berjaya, bahkan dia ditelan zaman begitu sahaja. Allah mencabar mereka, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum in kuntum sadiqin. Kalau kamu merasa ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Rasulullah SAW, daripada Al-Quranul Karim, cuba kamu datangkan satu surah seumpamanya. Panggil semua pembantu-pembantu kamu bagi menyokong dan bagi untuk menentang Al-Quranul Karim, mengadakannya. Nescaya kamu tak mampu. Jika sekiranya kamu benar, jika sekiranya kamu mampu, silakan. Menunjukkan kepada kita Al-Quranul Karim merupakan kitab Allah yang luar biasa, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berpegang dengannya. Disebut dalam sebuah hadis, antara yang merawikannya adalah Imam Malik rahimahullah, menyatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati, atau kama qala. Aku, yakni Rasulullah, tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Jika sekiranya kamu berpegang kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnah aku. Betapa pentingnya kitab Allah, Al-Quranul Karim, yang menjadi petunjuk dan pedoman kepada kita. Al-Quranul Karim adalah kitab yang benar-benar utuh, yang tidak ada sebarang keraguan dan kepincangan serta ketempangan, tetapi memberi peringatan yang nyata
memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Benarlah firman Allah Ta'ala yang dinyatakan dalam suratul Kahfi pada ayat pertama dan ayat yang kedua. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Mafhumnya, hanya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab, dan Dia tidak menjadikan Al-Quran tersebut sebagai bengkok, terpesong atau menyimpang. Begitu juga Al-Quranul Karim tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran yang memberi amaran kepada mereka yang engkar. Di samping itu, Allah memberi berita gembira kepada orang yang melakukan amalan-amalan yang saleh dengan sebanyak-banyaknya, di mana mereka beroleh balasan yang terbaik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita dikejutkan baru-baru ini dengan peristiwa bah besar banjir yang sebahagian daripadanya menyebabkan Al-Quran menjadi rosak. Al-Quran terkena air bah atau apa-apa yang menyebabkan ia tidak lagi dapat dibaca dengan sebaiknya. Justru dalam pemprosesan untuk melupuskan Al-Quran, JAIS atau Jabatan Agama Islam Negeri sudah barang tentu mempunyai caranya di setiap negeri untuk mengumpulkan Al-Quran, dan pelupusannya itu perlu berhemah sebagai tanda kita cinta, kita kasih, bertanggungjawab kita memelihara Al-Quranul Karim. Justru alangkah baiknya kita sama-sama melihat kerosakan tersebut untuk diserahkan kepada pihak yang berautoriti untuk melupuskannya. Saat yang sama, sewajarnya kita mengambil inisiatif untuk mewakafkan Al-Quran dalam kehidupan kita ini supaya ia boleh disebar luaskan, kerana ia termasuk dalam sedekah jariah yang mengalir pahala kepada kita sampailah apabila kita meninggal dunia, bahkan kita di alam yang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, akhir kalam, marilah sama-sama kita menjunjungi, beriman dan meyakini dengan kebesaran Al-Quran, kebenaran Al-Quran, kemuliaan Al-Quran yang merupakan kalamullah yang menjadi petunjuk dan panduan dalam kehidupan manusia. Begitu juga Al-Quran yang hendak kita miliki mestilah mendapat pengesahan yang sebenar tanpa sebarang unsur keraguan, di mana pihak berautoriti seperti Kementerian Dalam Negeri akan mengesahkan sesebuah Al-Quran agar ianya benar-benar dapat diterima. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, akhir sekali, marilah sama-sama kita sentiasa menjinakkan diri kita dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, memuliakan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Mafhumnya, bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan makhluk yang diakui bersih lagi suci. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Barakallahu li wa lakum fil Quranil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi ja'alana minal muslimin wa razaqana minal tayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dikasihi sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya kita sama-sama sentiasa bertakwa kepada Allah dengan mengawasi diri dan keluarga daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin dengan sentiasa mematuhi SOP dan ambillah pengajaran atas apa yang telah berlaku. Bagi yang terkesan dengan wabak ini, janganlah mengambil jalan mudah dengan memudarat dan menyakiti diri. Kita mestilah berjiwa besar, kental, sabar serta fizikal yang berasaskan kepada keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita membanyakkan selawat kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima tasdiqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ati wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansurna al qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikinal muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibn al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya yang bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba' wal bala' wal mara' wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza wa fi yawmina hadza wa fi sa'atina hadhihi zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح
إلا قضيتها وأعنتها ويسرتها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزى ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.